Istighfar dulu. Ingat dosa. Dosa apa kita buat? Dia kelitah je. Oh, ampun dosa aku yang buat. Tak payah kata gitu. Kelitah dalam hati dosa tu. Ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Lepas tu, ambil yang umum. Ya Allah, ada banyak lagi. Tak terkata Tuhan, kamu lebih tahu pada aku. Kamu lebih ingat pada aku. Maka ampun dosa tu. Nah? Lepas tu, ya Allah, ya Tuhanku, selamatlah aku dari masa doa tu. Tadi masa sebelum doa, dalam doa tu pula baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian kita kata ya Allah, dosaku banyaknya. Ampunlah dosaku kerana aku ada masalah besar. Tuhan besok iaitu mati ni akan masuk neraka. Selamatlah aku daripada neraka-Mu Tuhan dengan ampunlah dosa aku semua sekali. Jadi dosa atas belakang yang berkeping itu hilang. InsyaAllah begitulah Tuhan. Dia kata dia nak ampun dosa bagi Innallaha ghafurur rahim. Kemudian maka aku ada hajat besar lagi, iaitu tak masuk neraka tetapi tak minta syurga. Jadi Ashabul Araf, surah Araf tu, iaitu orang yang terkecuali syurga tak masuk, neraka tak masuk. Awak tak tahu dah? Tak tahu? Surah Araf tu ialah tentang orang yang syurga tak masuk, neraka tak masuk. Itu panggil Araf, terkecuali. Tak terbakar lah Ustaz. Tidak terbakar. Tidak terbakar. Syurga atas darat, neraka duduk bawah. Dia duduk di antara. Dia duduk tempat tinggi. Bila dia tengok ke ahli syurga tu, oh Allah, Cik Mak tolonglah beri air sikit ke kami. Naga, tolonglah beri makanan pada kami sikit. Ahli syurga kata, kami diharamkan keluar barang daripada syurga kepada kamu. Tengok kepada ahli neraka, ya Allah, jangan kamu jadikan aku sama ni. Iaitu seksa jiwa. Seksa azab api neraka tak kena, tetapi azab takut kepada neraka tu kena. Syurga tak, makanan tak boleh, apa tak boleh. Tengok kali syurga, nak. Tengok kepada ahli neraka, takut. Tak tahu berapa lama. Surah Araf nanti kita belajar dia. Tak tahu. Kata terkecuali. Tahu dua je, neraka surga. Araf. Adalah Quran, dia beritahu. Lepas tu, itu masalah aku tu, masalah besar tu. Lepas tu, ya Allah, masuklah kami dalam syurga kamu. Tujuan? Untuk kami boleh jumpa dengan kamu tu. Ni, minta masuk syurga, minta jumpa Tuhan. Ada minta tak? Ada minta? Pernah minta tak nak jumpa Tuhan? Wa ilaihi turja'un, thumma ilaihi turja'un, thumma ilaihil masir. Tuhan kata kemudian pada akulah kamu semua kena kembali. Kitanya nak minta masuk surga dia. Minta nak jumpa dengan Tuhan? Tak. Jadi surga dia nak masuk, kenal Tuhan? Tak apalah, tak kenal. Nampak? Lepas tu, iaitu masalah kita, masalah besar kitanya ialah minta supaya ampun dosa. Lepas ampun dosa, selamat daripada neraka. Lepas selamat daripada neraka, minta masuk syurga. Lepas minta masuk syurga, minta jumpa Tuhan. Kalau tak layak, nak juga, pasal Tuhan boleh beri. Nah, kalau tak boleh masuk juga dalam syurga, nak juga kerana Tuhan boleh beri. Minta juga, nak juga. Pasal apa? Pasal kamu Tuhan aku. Nak minta dengan siapa lagi? Kata gitu. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhan aku ada masalah kecil dunia. Anak aku nak periksa ni. Anak aku nak kahwin ni, nak buat rumah ni, nak naik rumah ni. Maka perkenalah padamu lah Tuhan aku, merayu doa aku dimakbulkan. Kalau kamu makbul doa aku, kamulah Tuhanku. Kalau kamu tak nak makbul doa aku, maka hak kuasa atasmu Tuhan. Bukan aku boleh paksa-paksa. Tetapi kalau kamu tak nak makbulkan doaku Tuhan, kepada siapa aku nak berdoa? Takkan kita nak pergi Tok Sami tu pula Batu kek tu pula mandi dalam air lokang tu. Baru ni. Nampak tak? Jadi cara dia orang buat ni, oleh kerana tak reti yang ni sikit ni ya.
Maka Allah, kalau kita doa sendiri tak boleh. Tapi kalau buat masjid tu, awak tahu tak, saya tanya, orang Hindu yang pergi ke, ada jumpa dengan saya tanya, awak pergi beritahu Tok Sami itu tentang masalah awak, beritahu tak? Beritahu. Siapa baca doa? Tok Sami tu ke awak ke? Dia kata Tok Sami yang baca doa bagi pihak saya. Awak amin tak? Dia kata saya amin. Saya ada sekali. Jadi dia doa kepada siapa? Dia doa kepada dewa. Dewa tu akan bawa doa tu kepada Allah. Lepas tu habis kan? Tak. Awak bagi berapa pada dia? Dia kata RM2 atau RM3. Murah orang Hindu lagi daripada orang Islam. Sekali sembahyang hajat beratus duit. Awak tanya tak percaya orang Hindu tu. RM2, RM3 ya bagi pada Tok Sami tu. Buddha macam tu juga. Tanya Tok Cha tu. RM2, RM3. Tanya Padri tu pula. RM2, RM3 dia bagi untuk tolong baca doa pada dia. Kita, Tok Imam tu saja kita beri 100 dah. Lepas tu RM10 seorang dah. Dah sembelih ayam lagi, tik lagi, kambing lagi. Kita ikhlas tak? Mau tak kira ikhlas. Dah ni ikhlas tu. ada tipu lah dah. Pada. Maka doa seperti itu ialah doa seperti orang kafir. Iaitu doa perantaraan. Dan doa perantaraan adalah syirik pada Allah. Maka sembahyang hajat itu adalah syirik pada Allah. Sembahyang hajat jemaah. Sembahyang hajat yang orang masing-masing buat tu tak ada masalah. Itu tak lah. Nah, saya cakap terang. Ada hajat-hajat yang saya ajar kepada dia orang ni. Adik dia ada masalah besar. Adik dia 2-3 bulan lepas. Mak dia baca doa. Tak. Lepas baca doa tu, tak ada lah. Tak ada kata sembahyang hajat ke apa. Tak ada sembahyang apa. Doa aja. Ni dia ada belakang ni 3 orang ni ada belakang. Saya ajar pada dia 3 orang ni, mak dia tulis baca doa. Dia suruh saya, ustaz lah, dekat dengan Tuhan, berkat lah, apalah. Saya kata tak boleh, itulah syiriknya, perantaraan. Saya kata, kak lah dia baca doa pasal kak mak dia, adik dia yang masalah. Lepas tu saya ajar doa macam sana ni ya. Kemudian mak dia bakat doa. Saya kata, kak jangan kasih kami dengar doa tu. Akak kita akan amin apa yang dia nak. Tak tahu apa dia nak, tolong amin, tolonglah makbul doa dia. Bukan saya yang angkat doa, mak dia yang angkat doa. Yang belajar hari tu sembahyang hajat atau tidak. Jadi tak payah habis duit. Tidaklah jadi macam Hindu, Buddha. Kalau saya cakap terang ni, ada satu orang ustaz di Kelantan sana tu, dia kata dia sembahyang hajat untuk orang Kuala Lumpur. RM1,500 dia seorang bayar. RM1,500 orang tu bayar. Saya kata, kenapa ni ustaz? Dia kata, dia RM1,500 tak, no problem, dia ada duit 200 juta. Dia kata, saya kata cukuplah ustaz, daripada berhentilah ustaz daripada jadi Tok Cha. Jadi Tok Sami, ni kerja Tok Sami bakal. Berhenti, tobatlah. Dia kena duit bukan Allah. Dia kena duit tak solat tu. Tak ada. Makna dia merelakan diri dia seperti Hindu, seperti Buddha tu. Maknanya seperti Padri itu, seperti Tok Sami itu, seperti Tok Cha tu. Kalau saya ni syekh ni dulu ni, kalau saya pergi ke majlis sembahyang hajat ni, kalau ada tu guru lebih kurang tu, dia kata ustaz dulu. Sungguh. Saya taubat dah lah tapi. Saya taubat dah lah. Maksud ustaz, dia bayar berapa? Tak saya cakap. Kita tahu dah lah ni kan. Duit tu pula haram pula lagi. Macam dah tak tahu ni kan. Tak ampun dah. Gini, tak usah tanya. Jangan tanya tahu tak tahu. Benda ni kita bertaubat daripada buat. Jangan salah tu salah. Dalilnya muka surat sebelum tu, surah Zumar tadi. Surah Zumar tadi ya. Tuhan kata kepada orang yang buat dosa, buat syirik, buat bid'ah ni, yang melampau,
Jadi awak nampak tak awak ada buat ni benda ni. Dia pantangnya, berkatnya, ni nanya. Jadi berhenti. Macam mana berhenti? Siapa dia beritahu boleh ni? Iaitu Tuhan kata dalam surah Zumar ni ayat ke-53. Buka surat sebelum tadi. Kul. Nah, kul. Ayat 53. Ayat 53. Dengar ni. Ni untuk orang buat dosa ni. Orang yang buat syirik ke Tuhan, orang yang buat bid'ah pada agama, macam-macam dia cerita. Ni bid'ah hasanah tak hasanah. Kamu Nabi tak buat, sahabat tak buat. Tak ada dalil, tak ada apa, jangan buat. Jangan buat. Tak buat je. Tak buat awak selamat. Awak buat awak ada masalah. Maka Tuhan kata, kul kata pada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku semua. Siapa dia ni? Alladzina asrafu ala anfusihim. Iaitu orang-orang yang melampaui batas atas diri-diri mereka. Tadi kita faham dah. Iaitu buat syirik, buat bid'ah, lepas tu iaitu buat dosa-dosa banyak. Dosa-dosa banyak. Mana orang ni kalau dia mati ni tak terkeluar daripada neraka sampai bila-bila. Nah, Tuhan kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Iaitu jangan kamu putus asa bahawasanya Allah Taala tak akan ampun diri kamu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala tu boleh mengampun dosa kamu semua sekali. Sanggup. Saya kata sanggup ampun dosa kamu semua sekali. Tapi syarat minta lah. Dia kena kata tu. Nah, perkataan yang tak ada situ kena minta lah dengan dia. Dia kata dia sanggup nak ampun dosa semua sekali. Innahu, sebab Allah Ta'ala tu dia huwal ghafurur rahim. Dia maha pengampun lagi maha belas kasihan. Baik. Tapi dalam tafsir ni dia ada catatan bawah kecuali dosa syirik. Oh, tu masalahnya. Jadi orang Hindu tak boleh masuk Islam dia. Jika kita cakap terang-terang, orang Hindu tak boleh masuk Islam, dia buat syirik dah. Betul tak? Oh, boleh nampak. Orang Kristian tak boleh masuk Islam, dia syirik ke Tuhan. Dah tak ampun. Tak ampun sini maknanya tak ampun kalau mati. Selagi hidup tu boleh lagi. Bila mati tak ada peluang. Kalau anak awak angkat doa untuk awak, dia berdosa. Dia tak boleh angkat doa kepada orang kafir. Tak boleh. Orang buat syirik ke Tuhan ni kafir. Nah, ni ayat dia. Jadi walau macam mana dia ada tempoh. Wahai hamba-hambaku yang berdosa ni, yang buat syirik, yang buat bid'ah ni, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Kadang-kadang kita ni, terlalu banyak ni, tak apalah, pakai terus buat lah dah. Dah kalau masuk J pun 50 tahun. Kalau hakim tambah 30 tahun lagi pun super dah 50 70 pun. Pasal kita boleh hidup sekat 20 lagi je, kita dah 50 dah. Misal dah. Buat lagi. Tidak gitu. Maka tempohnya wa anibu ila rabbikum. Hendaklah kamu kembali semula ke Tuhan kamu. Kembali semula kepada Tuhan kamu. Wa aslimu lahu. Aslim ni serah diri. Muslimin ni serah diri bulat-bulat terima Allah Ta'ala. Itu Muslim maknanya sanggup nak terima Tuhan ni semua sekali. Bukan Tuhan ni bahagian ni kita nak Tuhan kita lah, tapi bahagian lain ni tak boleh. Semua sekali. Maknanya bila kata Tuhan, terima wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaklah kamu serah diri bulat-bulat pada Allah. Iaitu terima semua sekali. Syariatnya, Quran, ayat daripada Qurannya, ayat daripada hadis Nabi-nya dan perbuatan-perbuatan sahabatnya. Wa aslimu lahu min qablu, sebelum datang kepada kamu ayatiyahumul azab, sebelum datang kepada kamu azab api neraka, azab kubur, mati. Belum datang azab mati. Azab pada mahsyar. Azab sini azab pada mahsyar. Iaitu
bila jatuh bercara, mana akan masuk neraka. Thumma la tunsaru, kemudian kamu ketika itu tidak dapat ditolong. Kita dok ingat ayah kita boleh tolong kita. Seperti mana sekarang ni dia mati, kita tolong dia. Tak apa. Yang dalam bila dia mati besok tu, dia bangkit daripada mahsyar ni, masa duduk bercara daripada mahsyar tu, ada ayat lain kata, nasab ibu bapa, suami isteri, anak dengan bapa dia, dengan anak dia, adik-beradik dia, putus masa kiamat. Bila tiba sekakala tu, kiamat tu, putus. Nafsi-nafsi lah. Masing-masing. Ada ayat-ayat dah. Nah? Right. Sininya ialah thumma la tunsaru, iaitu manusia tu tidak dapat ditolong. Maksudnya bapa kita tak boleh tolong kita dah. Kita sama-sama duduk di kandang orang salah dah ni. Awak cuba fikir ni, orang yang duduk dalam mahkamah tu kan, dia ada 10 orang, semua sekali dituduh. Awak ingat orang yang duduk dalam mahkamah tu, yang duduk dalam kandang tertuduh tu boleh tolong siapa-siapa apa? Tak boleh tolong apa dah. Dia tu kena cah neraka dah. Semua 10. Tak. Jadi sininya, bini tak boleh tolong suami, suami tak boleh tolong bini, bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa. Tak boleh nak tolong. Masing-masing tak. Ustaz, saya nak tanya sikit. Macam berdasarkan dari saya tahu, yang baca doa tu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Itu doa ni kita macam berdoa pada minta pada Allah supaya dia ampun dosa mak kita, bapa kita. Bukan ayat tu saja, ada lagi hadis lain. Siapa-siapa kena baca, kita kena baca ni dalam syariatnya, iaitu astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini ialah tugas orang mukmin kena ampun dosa. Ampun dosa diri dia, ibu bapa dia, kaum muslimin muslimat yang mati baru, yang mati lama. Nabi pun kata kecuali orang-orang tertentu yang buat syirik. Tak boleh. Yang orang tak buat syirik, beres. Tidak syirik saja. Orang yang tak ada. Itu tak apa. Nah, orang yang buat syirik tak ada dapat pertolongan apa. Persoalan kan, bukan kita tahu dia tu syirik. Ada kita di tugasnya beri je. Tetapi doa tu tak akan sampai pada dia. Hanya Allah yang tahu lah. Faham? Doa tu tak akan sampai. Kita buat je. Jadi masalah sekarangnya, kita tak usah fikir orang dalam kubur tu kita sendiri macam mana. Orang yang dah mati tu dia mati dah. Yang kita hidup lagi ni masalahnya. Agak-agaknya kalau kita mati malam ni ready dah kau. Tu. Persoalan kan kalau kita tak nak doa dia orang tak, jangan. Tentang doa tak ada masalah. Saya kata tadi tentang doa tak ada masalah, iaitu kita itu Nabi kata, hadis Nabi, kita kena senantiasa berdoa untuk si orang yang dah mati. Kita tak tahu dia ada buat syirik ke tidak. Cuma saya kata, Nabi kata, terkecuali orang-orang yang buat syirik pada Allah, buat bid'ah pada agama dia, iaitu buat syariat, iaitu syirik juga. Nah, jadi mereka ni, jadi siapa tahu? Tuhan yang tahu tu. Kita hantar semacam doa tu, minta doa tu. Kita lepas tu apa yang kita doa tu dibalikkan untuk kita. Mudah ya. Allah bagi makan doa sendiri, bukan makan itu sendiri. Dia balik untuk kita. Kita tengok sini. Faham? Jadi kalau orang tak faham yang ujung tu, yang ada Nabi kata tu, kecuali beberapa orang tertentu. Dalam tafsirnya orang yang buat syirik ya. Jadi pertolongan tu ialah takkan siapa-siapa boleh tolong siapa-siapa. Yang boleh tolongnya ialah amal ibadat dia sendiri ya. Amal ibadat dia. Ikhlas dia tu, ikhlas tu ya, ikhlas saja yang boleh kiranya, tak ikhlas memang tak kira pun. Nah,
Iaitu amal ibadat dia dan iman dia. Amal ibadat lain, iman lain. Awak, kalau kita ni tak belajar betul-betul, kita dah ingat, kita baca wirid ke, baca apa ke, hari ni kita baca, esok kita baca, jumlah yang sama, iaitu dia panggil istiqamah. Orang yang buat wirid istiqamah ni, hari ni dia buat banyak ni, tahun ni dia buat banyak ni, misalnya. Jumlahnya serupa tapi dalam tahun ni pahalanya banyak ni. Tahun berikutnya pahala tu berganda. Tahun berikutnya pula berganda lagi. Jumlah baca serupa. Itu satu. Yang kedua, iman dia pula. Kalau iman dia tu meningkat, dia semayang. Kita ambil mudah semayang lah. Satu orang semayang, iman dia peringkat tertentu misalnya. Peringkat iman dia peringkat 50% misalnya. Apa nilai? Peringkat 50% misalnya. Daripada 0 sampai ke tu, maknanya daripada 1 sampai ke 100 tu 4 lah ke, tapi peringkat iman dia 50. Pahala dia, contohnya kita kata pahala dia tu, sekali sembahyang dia tu, Tuhan beri pada dia 10,000 pahala, misal. Kemudian iman dia meningkat. Iman dia meningkat. Bila iman dia meningkat kepada 60%, dia sembahyang yang sama, pahala dia Tuhan beri 20,000 pula. Tambah. Contohlah ni, nah. Ambo kata saya beritahu 20,000. Tak, saya beri contoh ya. Lepas tu iman dia meningkat lagi kepada 80%. Pahala dia tu sembahyang yang sama, pahala pun naik. Wirid yang sama, pahala naik lagi. Ada kita tahu benda ni? Tak. Kita dah ingat kita baca banyak ni, pahala boleh banyak ni lah. Tak, tidak gitu. Nah, iman dia tu. Lepas tu iman ni nak naik ke mana? Adakah naik dengan zikir? Tak. Adakah naik dengan sembahyang? Tak. Iman ni naik dengan ilmu. Ilmunya ialah ilmu Quran dengan ilmu hadis. Makin kita reti tentang Quran, makin kita reti tentang hadis, iman kita meningkat. Bila meningkat, sembahyang kita tu, pahala tu meningkat. Jumlah buat tu serupa, pahala tu lain. Faham eh? Grade lain. Macam durian. Tak saya cakap lagi yang tambah lagi tu. Tak saya cakap tentang istiqamah. Istiqamah ni tahun ni buat pahala boleh 1,000. Nah, dia buat pahala dia ibadat dia baca ibadat tertentu. Misalnya subhanallah, dia baca subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar 10 ya hadis Nabi misalnya. Nah, hadis Nabi kata lepas sembahyang baca 10 ya. Ada hadis lain kata 11, ada lain kata 12, ada hadis lain kata 33. Dia tak ambil yang besar tu, dia ambil yang 30, yang 10 ya. Bila dia ada lebih masa dia buat 33, tetapi dia mesti kok mana pun dia buat 10. Dia ada hak ke apa ke dia baca 10 tu. Faham? Kalau dia miss, dia qada wirid. Dia qada wirid tu. Istiqamah dia panggil. Untuk istiqamah tu dia qada, dia tertinggal kan? Ya kita dah sibuk sangat ni, sudah sembahyang ni, sibuk sangat, terpaksa keluar cepat. Tak ada nak baca wirid tu 10 tadi. Maka kita qada tak kata. Boleh. Ataupun kita qada waktu maghrib kan. Yang asal kita miss qada waktu maghrib. Maghrib kita buat 10. Nah, untuk maghrib yang asal tadi kita buat 10 pula. Gitu tak? Nah, dia tertinggal. Begitu juga sembahyang. Kita istiqamah sembahyang kapit waktu. Bila kita tertinggal, kita qada. Boleh qada. Siapa cakap? Nabi kita kata dalam hadis Tirmizi. Siapa-siapa dia qada, maka besok suatu hari bila dia istiqamah, suatunya dia accident, pensan, tak boleh buat, tak buat kerana dia accident. Mereka tulis sebagai buat. Bila besok dia tua, sudah nyanyuk, Tuhan kata mereka tulis seperti dia buat. Itu maksud istiqamah. Ini ilmu ni tak diajar. Yang diajar ialah baca wirid cuma ni gitu lah. Nampak?
Jadi kitanya jumlah wirid kita baca banyak, akibatnya kita nak datang belajar tak dan. Jadi kita nak sembahyang sunat kapit waktu, tak usah ambil yang banyak, kita ambil yang kita sembahyang zuhur, sunat zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat misalnya. Sebelum asar 2, sebelum maghrib ada, lepas maghrib 2, sebelum isya 2, lepas isya 2, sebelum subuh 2. Ada lain kata 4 belakang. Ada yang satu lagi. Tak usah ambil yang satu lagi tu. Ambil yang ni dulu. Buat istiqamah yang ni. Jadi kalau kita tertinggal, ada sahabat Nabi SAW sudah sembahyang subuh. Nabi sudah sembahyang subuh. Tiba-tiba sahabat Nabi yang muda sana ni nak sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi pun kata, wahai budak lah, kalau wahai saudara, tidak ada dalam syariat kami sembahyang lepas subuh. Sahabat Nabi itu kata, ya Rasulullah, saya tertinggal sembahyang sunat subuh. Nabi kata, teruskan. Itu dalil. Nah, Tapi yang sebelum maghrib tu kan? sebelum maghrib tu dah dia saya cakap ni ialah sunat kibliyah tu yang kapik tu. Dia banyak orang macam Tak apalah saya cakap ni yang kapik waktu. Ya, saya tu malah bincang tentang hadis yang apa tentang khilaf yang malah lah. Kita ambil yang anu dulu. Jadi inilah wirid-wirid yang istiqamah. Nah. Jadi di antara wirid dengan sembahyang adalah lebih baik sembahyang lagi. Orang Melayu paling sikit sekali sembahyang sunat. Sedangkan pahala yang paling besar ialah sembahyang sunat. Yang kedua ialah baca Quran. Yang ketiga baca wirid. Yang keempat sedekah. Yang kelima puasa sunat. Kitanya orang Melayunya diajar baca wirid banyak, puasa banyak, sedekah kurang, sembahyang kurang, baca Quran kurang. Sebab tu lapuk Quran di masjid. Quran kalau bila kita buka tu tak pernah disentuh pun banyak. Yang banyaknya tak pernah disentuh. Melekat muka surat. Lepas tu pula ni benar ya, maknanya kita diajar cara lain. Tidak seperti sunnah lah. Baik. Kita sambung ni untuk orang berdosa ni nah. Jadi sana ni pahala orang yang istiqamah. Jadi jangan duduk fikir orang dia ni orang yang dia wirid banyak ni. Itu dia, kita ambil yang kita punya sikit tu. Ambil 10. Saya nak tidur malam, saya baca sikit ya. Nak tidur malam, saya baca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu radinan billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kalau saya rajin saya baca ayat kursi. Kita kena ada sembahyang. Nabi kata kena ada sembahyang. Siapa dia sentuh bini sentuh suami, bersetubuh dah apa semua tu, malaikat kira, Tuhan kata kira dia tu ada wuduk. Ini kita jangan sentuhlah, ada wuduk. Allah. Saya suruh bilik isteri dulu baru saya tidur. Tak ada nak beritahunya ialah sunnahnya ialah nak tidur tu ambil wuduk. Bila kalau isteri kita tak ada wuduk pun tak kira. Kita ada wuduk tu, kita sentuh isteri kita tu dikira sebagai tidur dalam wuduk. Begitulah sebaliknya. Ataupun kalau kedua-duanya. Okey. Lepas tu kena ada sunnahnya apa? Cepat senantiasa kalau habis saya sembahyang ada senantiasa ada wuduk. Pergi tandas sudah kencing ke buang air besar ke, ambil air sembahyang baru. Mesti senantiasa ada wuduk. Kalau kita kata ada wuduk lagi ke ni? Ada wuduk lagi ke ni? Kita pun kata ada kentut ke? Tak ada. Kencing tak? Ada. Air tak ada. Yang ori punya dulu memang ambil air sembahyang. Ada kentut tak? Tak tahu. Tak tahu tu kira ada. Ada tu kira ada. Maknanya tak tahu kan? Tak tahu kentut kalau kencing. Kencing benarlah kita tahu kentut tu. Jadi kentut tu kentut. Tak
kentut. Nabi kata tak kentut.